Yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Jumaat 12 Mac. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Penguatkuasaan Ordinan Darurat 2021 khusus tangani berita tidak benar berkaitan COVID-19 dan proklamasi darurat. Ketua Polis Negara sahkan pegawai kanan PDRM lepaskan suspek sindiket Macau Scam. Ordinan Darurat Kuasa Perlu Nombor 2 2021 yang berkuat kuasa hari ini memfokuskan kepada dua perkara membabitkan berita tidak benar berkaitan COVID-19 dan proklamasi darurat. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah, ia merupakan remedi jangka masa pendek bagi membendung penularan berita tidak benar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab demi ketenteraman dan kepentingan awam. Penggubalan ordinan adalah imperatif bagi memastikan rakyat mendapat maklumat yang sahih daripada sumber yang tepat. Fadullah Suhaimi Abdul Malik dan tetamu-tetamu dukungan. Assalamualaikum. So we have done our campaign, we have done our pemakluman, tapi benda ni masih berleluasa. And now it's a very strategic time. Proses ataupun program imunisasi ni mesti berjaya because this is the answer or one of the biggest answer untuk COVID-19. We cannot fail. But there are people who may disturb the process and we have to take action. There's no choice. Beliau menyatakannya dalam sidang media secara bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan di Putrajaya. Kesalahan pada ordinan darurat itu tidak diletakkan di bawah akta lain seperti Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA atau Akta Hasutan. Malah penggubalan ordinan ini juga bagi mempercepatkan proses penguatkuasaan, penyiasatan dan pendakwaan. Prosedur di mahkamah kekal seperti sedia ada, di mana prosedur di bawah Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 di mahkamah dikekalkan. Ketika ini, 270 kes berita palsu berkaitan COVID-19 dan 16 kes berkaitan proklamasi darurat disiasat polis serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Tempoh hayat Ordinan Darurat Berita Tidak Benar akan berkuat kuasa mengikut tempoh proklamasi darurat. Pada masa yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, sekiranya ia tidak dibatalkan oleh Parlimen selepas tempoh darurat berakhir, maka ia akan berakhir secara automatik selepas 6 bulan tarikh akhir darurat. Darurat dia berkuat kuasa selama mana darurat ini berkuat kuasa. Kalau darurat ini habis 1 bulan Ogos, maknanya selepas itu kita tidak guna lagi. Namun demikian, artikel 150 clause 7 mengatakan bahawa jika sekiranya ordinan darurat itu tidak dibatalkan oleh Parlimen lebih awal, maka tempoh hayatnya adalah 6 bulan daripada tarikh berakhirnya darurat. Ditanya sama ada ordinan itu menghalang kebebasan berpolitik oleh segelintir pihak, Datuk Seri Taqiyuddin berkata banyak negara telah mengambil langkah sama untuk mengekang penularan berita tidak benar termasuk di Kamboja dan Rusia. Sementara itu, beberapa pengamal undang-undang bersetuju langkah berkenaan bagi memerangi penyebaran berita tidak benar. Ini kerana jika tidak dibendung, ia boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan orang ramai sehingga boleh mengganggu ketenteraman awam. Mengambil contoh penyebaran kempen dengan maklumat tidak benar dan sahih daripada golongan anti vaksin yang sudah berada pada tahap membimbangkan. Berita palsu yang disebarkan oleh kumpulan anti vaksin ini, ramai orang awam yang takut
nak ke depan divaksinasi ya. Inilah bahayanya penyebaran berita palsu. Dan saya lihat dalam Facebook, dalam WhatsApp juga banyak mesej yang mengandungi berita palsu. Kerana itu kita harap sangat dengan denda 100,000 yang akan dikenakan oleh kerajaan, netizen, orang ramai akan lebih berhati-hati, akan memastikan kesahihan sesuatu berita sebelum berita itu disebarkan. Pada hari yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendapat suntikan vaksin, hanya kerana ada pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita palsu berkenaan dengan jarum tersebut, kerajaan dan media terpaksa memberi penjelasan pula berkenaan dengan jarum tersebut. Dan ini sangat membuang masa, sedangkan masa yang ada sepatutnya boleh digunakan untuk benda yang lebih berfaedah, yang lebih manfaat, dan bukanlah sekadar untuk menjelaskan berkenaan dengan berita palsu tersebut. Di dalam ordinans amat memudaratkan rakyat, tetapi klausa ini perlu sebagai satu deterrent atau pencegah untuk mengawal kondak atau cara masyarakat kita berinteraksi. Cuba bayangkan apa akan berlaku jika ramai antara masyarakat kita yang terpercaya dengan berita palsu pawang ini. Ramai tidak akan pergi untuk bervaksin, ramai tidak akan pergi berdaftar untuk dapatkan ubat, dan ramai tidak akan berdaftar atau pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan berdasarkan sains dan fakta. Sementara itu, penganalisis sosiopolitik Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi menegaskan, penguatkuasaan undang-undang ini jelas membuktikan ketegasan pentadbir dalam memulihkan negara yang terjejas, terutama daripada sudut ekonomi. Saya kira langkah yang denda atau hukuman 100,000 ini merupakan sebenarnya mencerminkan keseriusan kerajaan, ketegasan kerajaan untuk memastikan berita-berita tak benar itu mampu diterangi dan tidak meracuni pemikiran rakyat, dan kalau tersebar ia mungkin boleh menyebabkan misalnya orang tak berani untuk melakukan vaksinasi, misalnya terhadap diri dan keluarga mereka, dan ini bahaya dari segi kesihatan awam sebenarnya. Jadi kita perlu rasional dalam perkara ini. Profesor Madya Dr. Awang turut menekankan selain penguatkuasaan undang-undang ini, langkah kesedaran juga turut memainkan peranan penting dalam memastikan perkara ini dapat dibendung. Reaksi sama turut dikongsi anggota masyarakat yang melihat tindakan ini sebagai langkah terbaik mengawal maklumat tidak tepat khasnya berkaitan vaksinasi. Adalah satu benda yang bertepatan ya. Sejak akhir-akhir ini kita tengok banyak betul usaha kerajaan yang telah disanggah oleh pihak-pihak seperti pihak anti-vaksin yang mengeluarkan dayah-dayah yang tidak benar, dan ini membantukan usaha kerajaan. Bagi saya lah, penguatkuasaan ordinan ni bagus, terutama sekali memberi ingatan kepada mereka yang suka menulis di media sosial tanpa fakta yang betul. Terutama sekali sekarang ni kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan juga suntikan vaksin yang selalu disalahartikan. Bagi saya, pendapat saya, denda 100,000 yang dikenakan tu dan penjara juga bukanlah satu jumlah yang sedikit ya. Jadi masyarakat perlu bertanggungjawab dengan apa yang mereka suarakan dan sebarkan kepada orang ramai. Tindakan mereka yang menyebarkan berita palsu mengenai COVID-19 ini adalah tidak boleh dimaafkan, kerana penyebaran berita palsu mengenai COVID-19 ini boleh mengucap-kacirkan ketenteraman awam dan kerajaan.
Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado mengesahkan seorang pegawai Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pulau Pinang telah melepaskan suspek yang terlibat dengan sindiket penipuan dalam talian di negeri itu. Perkara itu dikesan hasil siasatan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman. Pada semua pegawai-pegawai saya di bawah, hentikan perbuatan-perbuatan sebegini ya. Di mana mereka telah melanggar peraturan ya, melakukan kesalahan di bawah kanun kesiasaan. Boleh memang kita nak charge pegawai-pegawai ini. Menjelaskan di Ipoh, Tan Sri Abdul Hamid berkata pihaknya kini tidak lagi cenderung kepada tindakan tata tertib kerana hukuman tersebut bagi beliau dianggap tidak setimpal. Sehubungan itu, pihaknya menyerahkan siasatan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis SPP bagi tindakan lanjut. Ini pula mengenai seorang lelaki di kompaun RM10,000 kerana gagal mengimbas kod MySejahtera yang telah tular semalam menerusi media sosial. Jelas Tan Sri Abdul Hamid, mana-mana tindakan yang diambil adalah atas budi bicara pegawai yang diberi kuasa. Itu budi kuasa kepada pegawai yang telah diberi kuasa oleh Ketua Pengarah Kesihatan untuk nak mengkompaunkan seseorang pesalah itu sama ada RM10,000 ke, RM1,000 ke, RM5,000 ke atau RM50 pun boleh. Atau dimaafkan atas budi kuasa dia apabila dia menjalankan sendiri persiasatan dia. Jelas beliau tindakan itu juga demi keselamatan semua pihak dalam usaha menghentikan penularan COVID-19. Individu berkenaan juga dikatakan turut gagal mendaftar secara manual di sebuah restoran di Ibu Negara. Ahli farmasi komuniti kini dikategorikan dalam senarai petugas barisan hadapan yang akan menerima vaksin COVID-19 dalam fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menjelaskan, ia selepas mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV semalam, bersetuju memasukkan ahli farmasi komuniti dalam kategori 2 garis panduan penetapan senarai petugas barisan hadapan bagi program imunisasi COVID-19. Perkara berkenaan juga susulan permohonan daripada Persatuan Farmasi Malaysia MPS dan Malaysian Community Pharmacy Guild MCPG. Dengan keputusan itu, hampir 4,000 ahli farmasi komuniti akan menerima manfaat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin memaklumkan bahawa beliau akan menerima suntikan vaksin COVID-19 Sinovac seminggu selepas ia tiba di Malaysia pada 15 Mac ini. Beliau yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan berkata, vaksin yang lengkap tanpa perlu dibotolkan itu dijangka tiba dari China pada tarikh berkenaan. Langkah tersebut difahamkan bagi menunjukkan kepada umum bahawa mana-mana jenis vaksin adalah dipercayai dan mampu menjalankan fungsinya. 15 hari bulan Sinovac akan sampai. Bahan yang lengkap, maksudnya tak payah dibotolkan lagi. So dalam 15 hari bulan sampai, dalam tempoh masa seminggu, saya akan terima Sinovac. Terdahulu, Khairi menjelaskan beliau tidak akan mengambil suntikan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech, sebaliknya akan mengambil vaksin seterusnya yang diluluskan. Kes sembuh harian COVID-19 terus mengatasi kes baharu apabila merekodkan 2,042 kes berbanding 1,572 kes. Manakala kematian yang direkodkan hari ini pula adalah sebanyak 3 kes. 10 kluster baharu dikenal pasti menjadikan jumlah kluster aktif kini 440. Berikut kita saksikan status terkini COVID-19 dalam negara diikuti kes positif mengikut negeri.
Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Pusat Pemulihan Akhlak Batu Gajah dan kuartus kaki tangan Kinta Perak akan ditamatkan esok seperti dijadualkan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan media memaklumkan ini susulan terdapat penurunan kes di kawasan-kawasan tersebut. Selain itu, KKM turut mengesahkan kluster terkawal dan kesemua kes positif serta kontak rapat telah pun diasingkan. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 774 ujian saringan dengan 457 kes positif dilaporkan. Kira-kira 95% daripada warga PDRM bersedia untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, hanya 3% daripada jumlah keseluruhan menyatakan tidak dapat mengambil vaksin berkenaan kerana masalah kesihatan. Tetapi saya akan berusaha menerangkan tentang kebaikannya. Kita berdasarkan kepada pandangan dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Itulah tempat rujukan yang paling tepat sekali. Bukan daripada bomoh, bukan daripada pendeta ke apa ke, tidak. Ataupun guru-guru ajaran sesat ke, tidak. Daripada KKM ni tadi. Di Sarawak, 3,510 anggota tentera menerima dos pertama vaksin hari ini. Mereka merupakan sebahagian daripada penerima vaksin yang bermula hujung bulan lepas hingga Februari 2022. Program imunisasi COVID-19 bagi Angkatan Tentera Darat itu berlangsung serentak di Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Panglima 1 Division Major General Datuk Zulkafli Mustafa berkata, Angkatan Tentera Malaysia ATM di Sarawak telah menerima 7,020 dos vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech yang tiba semalam. Sebahagian dos vaksin dihantar ke Sibu, Bintulu dan Miri menggunakan pesawat TUDM pagi tadi sebelum diagihkan kepada anggota tentera yang bertugas di zon merah dan operasi di sempadan. Keutamaan kita adalah kepada petugas-petugas kesihatan, anggota-anggota yang berada di zon merah, anggota-anggota yang akan diatur gerak ke kawasan operasi di sempadan Malaysia, Indonesia dan juga ke Sabah nanti untuk menjalankan Optras dan juga operasi Benteng. Major General Datuk Zulkafli turut menerima suntikan vaksin bersama Panglima 3 Brigade, Brigadier General Datuk Azhar Ahmad dan Komander Pangkalan Udara Kuching, Colonel Muhammad Azwan Muhammad Bohari. Ke arah memastikan kejayaan misi mencapai imuniti kelompok 80%, strategi komunikasi yang jelas perlu dirangka agar masyarakat menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ia penting bagi mewujudkan keyakinan dalam kalangan rakyat selain menepis berita palsu termasuk pelbagai dakwaan mengenai kesan sampingan sejurus selepas menerima vaksin. Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia Hazami Habib menekankan kepentingan strategi menampilkan individu berpengaruh termasuk pemimpin negara sebagai penerima vaksin demi mewujudkan keyakinan rakyat. Namun strategi itu perlu lebih inklusif seperti menonjolkan wakil daripada setiap kelompok masyarakat seperti golongan OKU dan warga emas serta orang asal. It can be OKU seorang untuk kita tunjuk tak ada kesan, it can be warga emas, it can be orang asal, so kalau kita campurkan secara inklusif dan tunjukkan kepada masyarakat role model sebegini juga telah mengambil vaksin ini akan jadi satu pendekatan to boost kepercayaan dan keyakinan terhadap program imunisasi ini. Dalam pada itu, beliau turut mengulas tempoh setahun pandemik yang telah membuka peluang kepada komuniti penyelidik di Malaysia untuk terlibat sama dalam bidang pembangunan vaksin, terutama dalam memenuhi keperluan domestik selain mengurangkan kebergantungan kepada negara luar. Ini juga selaras Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara 2021-2030 yang meletakkan keperluan membangunkan pusat vaksin negara. So, bila kita nampak keperluan tu,
then mesti proactively coming up and akan bangunkan pusat vaksin negara. Dan bukan kita tidak ada keupayaan ya. Dari segi pendidikan kita dah ada beberapa breakthrough on vaksin, contohnya vaksin for cancer, vaksin for dengue ada. Ya, tapi kita perlu ada seluruh rantaian proses untuk kita menghasilkan vaksin. Beliau menjelaskan perkara tersebut menerusi wawancara eksklusif secara maya bersama Berita RTM. Akademi Sains Malaysia merupakan antara agensi terlibat dalam menyelaras penerbitan buku program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilancarkan Februari lalu. Datuk Seri Aziz Rahim gagal batalkan 13 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Perincian penuh menyusul selepas ini. Saya Farah N, gimnas negara. Pandemik sekarang ini menyebabkan saya tidak dapat beraksi sementara waktu. Sebagai atlet, tentunya saya ingin menyumbang pingat dan juga mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Namun, semua ini tidak dapat dilakukan jika kita semua tidak mengambil vaksin. Saya akan mengambil vaksin. Saya juga mengajak anda lakukan yang sama. Dengar saranan pakar kesihatan kita. Ayuh lindungi diri kita dengan vaksinasi. Jika kita melindungi diri kita sendiri, kita dapat melindungi orang lain. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman dan tawau di Sabah, termasuklah di hampir ke semua bahagian di Sarawak, yang mana kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, buat masa ini, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian-bahagian yang berwarna kuning di Sabah, yang mana hujan lebat dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke lewat malam esok. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, untuk makluman semua juga, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 16 Mac nanti dan dijangka berlanjutan sehingga ke pertengahan Mei tahun ini. Dalam fasa ini, aktiviti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku melibatkan kawasan-kawasan di bahagian pedalaman dan pantai barat Semenanjung, termasuklah di Sabah dan juga di Sarawak. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Rahim untuk membatalkan kesemua 13 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram terhadapnya. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein dalam penghakimannya memutuskan pemohon gagal membuktikan pendakwaan terhadapnya sebagai mala fide atau tidak jujur, menindas dan salah guna proses mahkamah. Mahkamah berpendapat kes itu bukan kes yang tepat dan wajar bagi mahkamah menggunakan kuasa untuk mengetepikan dan membebaskan tuduhan terhadap pemohon. Susulan keputusan itu, perbicaraan Datuk Seri Aziz di Mahkamah Session akan bersambung Isnin depan. Beliau yang juga bekas pengerusi tabung haji didakwa dengan 3 pertuduhan rasuah berjumlah 5.2 juta ringgit dan 10 tuduhan pengubahan wang haram hampir 140 juta ringgit. Ia berkaitan projek pembinaan jalan raya di Perak dan Kedah. Kesalahan rasuah dilakukan di CIMB Bank Jalan Tun Perak pada 8 Disember 2010 dan di Afin Bank Pusat Bandar Puchong pada 13 Jun 2017 dan 10 April 2018. Manakala kesalahan pengubahan wang haram dilakukan di Lembah Kelang antara 8 Mac 2010 dan 30 Ogos 2018. Datuk Seri Aziz dan abangnya Datuk Abdul Latif didakwa menerima suapan daripada Muhammad Ridwan Mohanan Abdullah sebagai balasan membantu syarikatnya mendapatkan projek terbabit melalui tender terhad Kementerian Kerja Raya. Di Mahkamah Session Kuala Lumpur, seorang penolong pegawai tadbir didakwa atas 120 pertuduhan rasuah berjumlah RM82,700. Muhammad Helfin Nordin, 44 tahun, didakwa meminta dan menerima wang suapan secara bulanan daripada 5 kontraktor sejak tahun 2014 hingga 2017. Tertuduh mengaku tidak bersalah atas kesemua kesalahan selepas kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein, Rozina Ayub dan Azura Alwi. Mengikut kesemua pertuduhan, dia ketika itu bertugas sebagai pengurus perumahan Zon 2 di BKL telah menerima wang RM82,700 yang dimasukkan ke dalam akaun peribadinya. Dia menerimanya daripada 5 pemilik syarikat kontraktor pembersihan perumahan dan rumah sampah di BKL yang ada hubungan dengan kerja rasminya. Kesalahan dilakukan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM47,000 dengan seorang penjamin bagi kesemua pertuduhan. 12 April ditetapkan untuk sebutan semula kes. Sepasang kekasih yang melanggar lari anggota polis diparkir sebuah restoran makanan segera Selasa lalu didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Baru Bangi. Muhammad Ashraf Zulkifli, 19 tahun, didakwa atas 2 pertuduhan dan mengaku salah. Manakala teman wanitanya Umi Zatul Ashikin Nasrun, 20 tahun, mengaku tidak bersalah bagi 2 pertuduhan sama kerana bersubahat. Mengikut pertuduhan pertama, Muhammad Ashraf didakwa menyebabkan kecederaan ke atas anggota polis yang sedang menjalankan tugas di tempat letak kenderaan sebuah restoran makanan segera di Bandar Baru Bangi pukul 10.30 malam. Bagi pertuduhan kedua, dia melakukan khianat dengan sengaja merosakkan motosikal milik anggota polis terbabit hingga menyebabkan kerugian RM1,060 pada waktu, tarikh dan tempat sama. Sementara itu, Umi Zatul Ashikin turut didakwa atas 2 pertuduhan sama dengan kesalahan tersebut dilakukan hasil daripada persubahatan. Kedua-dua tertuduh dibenarkan ikat jamin RM5,000. 12 April depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ugut dan aibkan mangsa di laman sosial. Akhirnya, 2 lelaki tempatan yang dipercayai terlibat sindiket pinjaman wang tanpa lesen Along sejak 4 tahun lalu berjaya diberkas. Mereka menggunakan kekerasan walaupun peminjam sudah pun melangsaikan hutang. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintenden A.A. Anbalagan berkata, 2 lelaki berusia 20 dan 24 tahun itu diberkas selepas seorang mangsa membuat aduan masih diganggu suspek walaupun wang pinjamannya sudah dilunaskan. Mangsa telah membayar keseluruhan RM40,700 seperti yang telah dipersetujui sebagai bayaran daripada pinjaman RM30,000. Bagaimanapun, ugutan termasuk menyebarkan foto mangsa dan peminjam membuatkan pengadu merasa takut seterusnya membuat laporan polis. Seperti mengaibkan mereka ni lah. Bila keluarga ke ataupun jiran-jiran
dan penduduk di sekitar tu tahu kan. Sebab tu kalau kita tengok ada di dalam simpanan beliau ada 20 keping gambar seorang individu untuk nak diedarkan lah kepada penduduk ataupun kawasan tersebut dan dengan tulisan penipu besar dan sebagainya lah, sebagai mengaitkan beliau dan bagi memaksa mereka ini untuk membayar lah. Mereka dipercayai turut terlibat dengan kegiatan pinjaman wang tidak wujud dengan mengiklankannya menerusi media sosial. Seorang daripadanya juga mempunyai rekod jenayah lampau. Ini pula susulan kebakaran 73 buah rumah di Kampung Lok Urai, Pulau Gaya, Kota Kinabalu, Sabah malam semalam. Status penempatan perkampungan atas air berkenaan sedang dikenal pasti sebelum menentukan langkah sesuai bagi membantu penduduk terlibat. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Insinyur Syahilmi Yahya berkata, pihaknya sedang menunggu laporan penuh daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Laporan berkenaan mencakupi rekod status penduduk dan status tanah perkampungan sama ada ia telah diwartakan ataupun sebaliknya. Kita ada bantuan dari sudut membekal bahan binaan untuk buat rumah. Ya, tapi sekiranya tidak digazetkan maka tidak dapatlah. Kita menanti daripada DBKK, saya rasa cepat dalam 1 minggu ini sepatutnya kita akan dapat all the detail. Beliau menyatakannya selepas melawat pusat pemindahan sementara di Sembulan dan Likas yang menempatkan mangsa kebakaran Kampung Lok Urai. Tiba-tiba saja dia marah macam tu, kalang kabut sudah orang semua. Iya, saya pun terkejut juga. Apa boleh buat? Saya sampaikan diri kena lari je lah. Sebab api itu kan dalam rumah masih kecil. Jadi saya lari je lah dengan saya punya keluarga. Kami terjun je buat mana-mana. 85 keluarga terjejas dalam kebakaran berkenaan. Susulan pertambahan 10,000 kota haji yang diumumkan Perdana Menteri, Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papuh sedia menguruskan jemaah mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kerajaan Malaysia dan Arab Saudi. Menurut Presiden Papuh, Datuk Seri Razali Muhammad Syam, pihaknya berharap kerajaan dapat membuka segera sempadan bagi membolehkan jemaah haji menunaikan ibadah itu tahun ini. Kami daripada Papuh, ahli Papuh semua, kami dah bersedia untuk melakukan membawa jemaah untuk haji tahun ini mengikut SOP yang dikehendaki oleh Kerajaan Arab Saudi dan juga Kerajaan Malaysia. Untuk tahun ini diberi peluang pada kita semua untuk melakukan haji. Dengan begitu jumlah jemaah yang tertunggak dapat dikurangkan. Sementara itu, Presiden Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumiputera Malaysia Harun Kesi Amu berkata, jemaah haji dinasihatkan supaya mematuhi syarat dan SOP ditetapkan bagi memastikan urusan mengerjakan ibadah itu berlangsung dengan selamat. Komitmen Kerajaan Emiria Arab Bersatu UAE untuk melaksanakan kerjasama tanpa had dengan Malaysia akan memberi anjakan baharu kepada hubungan dua hala kedua negara. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Bajoy Bardai berpendapat langkah berkenaan akan menawarkan potensi pelaburan dan perdagangan yang besar dan ia perlu dimanfaat sepenuhnya syarikat tempatan. Malaysia boleh menarik peluang pelaburan baharu melibatkan beberapa sektor seperti bioteknologi, elektrik dan elektronik serta pembuatan kenderaan. Bagi ekspor, Malaysia boleh mengetengahkan kelebihan dalam produk panel solar dan peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Minyak sawit merupakan satu import yang besar kini oleh United Arab Emirates dari Malaysia. Walaupun dia merupakan komponen kecil dalam ekspor Malaysia, hanya kurang dari 2.5%, tetapi dia boleh mempunyai potensi yang besar dalam jangka panjang kerana minyak sawit daripada Malaysia digunakan juga untuk
menghasilkan barang-barang makanan terus seperti keju, cheese ataupun barang-barang yang berkait dengan lemak. Ketika ini, nilai dagangan dua hala antara Kuala Lumpur, Abu Dhabi mencecah $3 bilion. Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Muhammad Zayed Al Nahyan dalam pertemuan bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan komitmen untuk meningkatkan jumlah itu kepada 5 kali ganda. Sektor pembuatan negara mencatat pertumbuhan nilai jualan 4.1% iaitu RM122.9 bilion bagi bulan Januari. Namun nilai jualan turun 1.4% berasaskan bulan ke bulan. Ia dinyatakan menerusi penerbitan perangkaan pembuatan bulanan Malaysia Januari 2021. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menerusi kenyataan media menjelaskan prestasi jualan dipacu produk makanan, minuman dan tembakau, elektrik dan elektronik serta produk kelengkapan pengangkutan dan pembuatan lain. Sektor itu mencatatkan jumlah pekerja seramai 2,225,697 orang pada Januari tahun ini. Jumlah gaji yang dibayar mencecah RM7,558 juta. Purata gaji bagi setiap pekerja menilai RM3,396 bagi tempoh sama. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha yang dijadualkan menjadi penerima pertama suntikan vaksin AstraZeneca telah membatalkannya di saat-saat akhir. Beliau tidak hadir pada majlis suntikan berkenaan yang sepatutnya berlangsung pada pukul 8.30 pagi waktu tempatan. Menteri Kesihatan Anutin Chanvirakul berkata mereka terpaksa menangguhkan suntikan kepada Prayut kerana menerima maklumat beberapa negara Eropah menggantun vaksin AstraZeneca susulan terdapat kes pembekuan darah. Presiden Rwanda Paul Kagame menjadi pemimpin pertama di bahagian timur Afrika menerima suntikan vaksin. Bagaimanapun, tidak dinyatakan jenis vaksin yang diterima mereka. Rwanda telah menerima 100,000 dos vaksin Pfizer-BioNTech dan 240,000 dos AstraZeneca. Setakat ini, 230,000 penduduk negara itu sudah menerima suntikan vaksin. 40,000 dos vaksin Sputnik V yang disumbang UAE telah tiba di Gaza. Vaksin Rusia itu dibawa menggunakan truk menerusi Mesir. Daripada jumlah berkenaan, 20,000 dos akan diberi kepada petugas perubatan, pesakit dan golongan warga emas di semenanjung Gaza. Britain menasihatkan warganya meninggalkan Myanmar susulan PBB memberi amaran kepada junta yang dilihat melakukan jenayah kemanusiaan dan cuba mengekalkan kuasa. Situasi bertambah buruk apabila pihak tentera terus menggunakan kekerasan ke atas peserta demonstrasi sehingga berlakunya pertumpahan darah. Kebangkitan rakyat berterusan sehingga ke hari ini untuk mencabar tindakan rampasan kuasa tentera. Ya, vaksin turut meliputi sektor sukan negara kita. Jadi untuk itu kita nak ikuti perkembangan sukan bersama dengan penyampainya Akhtar Hamzah. Silakan. Ya, Akhtar. Vaksin untuk atlet sukan masih perlu dipertimbangkan. Melaka United tak puas hati. Assalamualaikum, terima kasih Fatil dan juga Margaret. Kita mulakan dengan perkembangan vaksin kepada sektor sukan negara. Pemberian suntikan vaksin COVID-19 dalam kalangan atlet, ahli sukan atau pemain bola sepak di negara ini akan dipertimbangkan oleh jawatan kuasa kecil di bawah jawatan kuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Kari Jamaluddin berkata, jawatan kuasa tersebut ditugaskan untuk menilai rayuan daripada sektor tertentu dan pertimbangan itu akan dibuat atas penilaian risiko serta keperluan terhadap ekonomi negara.
Menurut Khairi, buat masa ini masih belum ada sebarang kelulusan daripada jawatan kuasa terlibat mengenai perkara berkenaan. Mereka masih lagi dalam pertimbangan. Kita ada satu jawatan kuasa kecil di bawah jawatan kuasa jaminan akses vaksin yang ditugaskan untuk menilai rayuan-rayuan daripada sektor-sektor tertentu. Dan rayuan ini mestilah dibuat ataupun pertimbangan mestilah dibuat atas penilaian risiko dan juga keperluan kepada pembukaan ekonomi negara. Saya akan update dari masa ke semasa. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan sebelum ini mengesahkan telah menghantar senarai nama 4,000 atlet dan pegawai sukan negara yang akan beraksi di peringkat antarabangsa sebagai penerima vaksin COVID-19. Beliau turut menjelaskan bahawa pemain dan pegawai pasukan Liga Malaysia serta barisan atlet yang tidak terlibat ke Sukan Olimpik dan Paralimpik di Tokyo bakal menerima suntikan vaksin selepas fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini pula mengenai isu panas pasukan Liga Super Melaka United MUFC yang tidak berpuas hati dengan mutu pengadilan perlawanan. MUFC menuntut Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengambil tindakan sewajarnya ke atas pengadir perlawanan Muhammad Fairuzi Mat Desa ketika aksi menentang PJCTMC Rabu lalu. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Saiful Mat Sapri mengesahkan pihaknya sudah menghantar surat bantahan yang dilampirkan bersama bahan bukti kepada badan induk itu supaya siasatan dapat dijalankan dan tindakan sewajarnya boleh diambil. Menurut Datuk Saiful, pihaknya sangat tidak berpuas hati dengan mutu pengadilan yang dirasakannya tidak profesional. Ia berikutan tindakan Fairuzi yang menghadiahkan sebahagian penalti kepada pihak lawan walaupun jelas tiada kekasaran dilakukan dalam kotak penalti. Pihaknya turut berharap FAM mengambil tindakan terhadap pemain PJCT Ahmad Khairil Anwar Ahmad Zamri yang dilihat seakan sengaja menjatuhkan badan. Perlawanan yang berlangsung di Stadium MBPJ itu berkesudahan seri 2-2. Masih mengenai Liga Super, Juara Bertahan Johor Darul Ta'zim JDT tetap menghormati pasukan UiTM FC The Lion Troops apabila turun pada aksi ketiga Liga Super di Shah Alam malam esok selepas melakar kemenangan ke atas Kedah Darul Aman dan Penang FC. Skuad Harimau Selatan itu diramal tidak berdepan masalah untuk membawa pulang 3 mata sekaligus mencatat kemenangan ketiga berturut-turut. Seperti saingan musim-musim lalu, JDT yang memburu gelaran Liga Super buat kali ke-8 berturut-turut berjaya kekal di takhta Liga bagi saingan musim ini. Bagaimanapun ia tidak membuatkan pengendalinya Benjamin Mora memandang mudah pertemuan tersebut, sebaliknya tetap mengerahkan pemain-pemain Harimau Selatan menjalani persiapan rapi. Menurutnya, JDT perlu kekal fokus dengan misi mereka serta berwaspada dengan ancaman yang mampu diberikan UiTM FC meskipun lawan mereka itu dibarisi ramai pemain baharu musim ini. Malah jelas Mora, jurulatih UiTM FC Frank Bernhard juga pastinya berencana strategi terbaik dalam usaha mendapatkan kemenangan pertama buat mereka. Mengenai status pemain import baharu Harimau Selatan, Bergson da Silva, Mora enggan mengesahkan sama ada pemain dari Brazil itu akan diturunkan memandangkan dia baru sahaja menjalani latihan selepas menamatkan tempoh kuarantin. Beralih ke saingan Liga Hoki Malaysia 2021, Gergasi Hoki Negara Terengganu Hoki Team THT membuka tirai kempen edisi ke-34 dengan kemenangan besar. Mangsa pertama mereka adalah pendatang baharu Sabah yang dibelasah 11 gol tanpa balas. Penyerang prolifik THT Faizal Sari yang baru selesai menjalani kuarantin COVID-19 berjaya mengekalkan momentum dengan menyumbang 4 gol. Gol-gol lain THT dijaringkan Muhammad Akrimullah Anwar Isuk, Shelo Silverius, Muhammad Arif Syafi'i Isha,
Muhammad Sufi Ismad Mad Rahul Amin dan Nukman Hakim Muhammad. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, Maybank berjaya menjinakkan TNB Thunderbolts 5-0. Penyerang Maybank, Hafifi Hafiz Hanafi, meletakkan pasukannya di depan seawal minit ke-6 pada suku pertama. Maybank selepas itu terus menguasai permainan, namun gol kedua mereka hanya hadir pada minit ke-25 melalui gol padang Amirullah Zainal. TNB Thunderbolt bagaimanapun berjaya memperkemas permainan sekaligus mengekang lawan mereka untuk menambah kelebihan jaringan. Namun, asalkan bertali arus, Maybank ke kubu lawan akhirnya membuahkan hasil selepas 3 lagi gol berjaya dijaringkan pada suku keempat perlawanan. Kesemua gol padang itu dijaringkan Hafifi, Amirullah dan Muhammad Syamim Naim Abdul Hamid masing-masing pada minit ke-52, ke-58 dan ke-59. Tamat perlawanan, Maybank 5, TNB Thunderbolts 0. Baiklah, sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama sahabat saya Fatil dan juga Megret untuk meneruskan berita perdana. Silakan. Ya, Muhammad Akhtar Hamzah, terima kasih. Kebolehan bertukang merupakan kemahiran yang tiada pada semua orang. Malah ia acap kali dikaitkan dengan kaum lelaki. Namun Wani Faizun membuktikan bakat itu mampu dikuasai wanita. Kreativitinya menghasilkan dapur buat ibu kesayangannya menarik perhatian. Ini pula kisah pelik seorang wanita yang baru putus cinta. Meg Taylor Morrison dari Atlanta, Georgia mengubati kekecewaannya dengan melangsungkan majlis perkahwinan dengan dirinya sendiri. Dia bertindak demikian setelah mendengar ada individu yang berbuat demikian. Twitter milik Darkside Nature berkongsi video sekumpulan rusa berlari menyelamatkan diri dikejar harimau bintang. Apa yang menarik, rusa itu berlari dalam keadaan luar biasa, seolah-olah sedang terbang di udara. Kejadian berlaku di jalan raya dan sempat dirakam seseorang yang berada di situ. Menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan, penggiat seni terutama artis veteran dan mereka yang masih aktif dalam dunia seni mula mendaftar untuk menerima suntikan vaksin melalui aplikasi MySejahtera sejak 24 Februari lalu. Enggan bertangguh, kebanyakan selebriti kini mula menyahut kesaranan kerajaan untuk menerima suntikan vaksin demi kesihatan dan kelangsungan hidup. Antaranya, penyanyi Roy dan Azura Aziz secara sukarela menyokong program berkenaan memandangkan mereka antara yang terjejas pendapatan semasa pandemik COVID-19. Everybody support, semua kata kalau kita nak cepat, kalau kita nak cari makan cepat katanya, tak nak terus menganggur kat rumah. Kenalah, dia kata kena fikir apa cara untuk yang another option, cara apa ni untuk kita pastikan yang untuk memusnahkan COVID ni, badan kita kena sihat, jadi kena make sure apa yang kerajaan salurkan suruh kita buat tu kita kena percayalah, kena ikutlah. Pengalaman dijangkiti COVID-19 tahap 4 sebelum ini membuatkan Roy memilih untuk lebih berhati-hati dan menyarankan kepada para peminatnya untuk turut mendapatkan perlindungan imunisasi berkenaan. Bila you dah kena, you menyesal. Dia punya sakit dia teruk. Saya tak ada selera makan apa benda pahit, tak ada bau, tak ada deria bau, dah macam tak orang tau, bukan orang. Yes, vaksin, ambil lah vaksin tu. Allah, ini semua apa pun Allah punya kuasa. Kalau kita yakin pada Allah, dalam Al-Fatihah kan ada.
Syukri Azam Zainal Abidin pernah dikenali dengan nama Azam Smile pada awal pembabitannya dalam dunia seni suara. Namun, single yang dilancarkan pada tahun 2016 itu tidak mendapat sambutan. Ironinya, beliau turut diberhentikan kerja sebagai pegawai bank akibat terlalu mengejar cita-cita untuk bergelar penyanyi. Pernah mengalami kemurungan, namun kemunculan kembali menggunakan nama Syukri Zainal membawa buah tangan baharu yang berjudul Puisi Rindu. Syukri yang semakin optimis menulis sendiri single ketiganya itu bersama Avni. Masih terdengar suaramu. Lagu ini merupakan tribute kepada Allahyarham Datuk Nasir Wahab yang menceritakan keadaan beliau semasa beliau sakit, dan juga ia menceritakan kisah rasa rindu saya kepada Allahyarham Datuk Nasir Wahab yang merupakan seorang abang dan mentor kepada saya sendiri. Mula mengenali figura terkenal itu pada tahun 2016, Syukri amat mengagumi Allahyarham Datuk Nasir yang sering menjadi pendengar yang baik dan tidak lokek memberi nasihat. Menyentuh soal video muziknya, lagu Puisi Rindu menjalani penggambaran dalam suasana hibah dan pilu kerana pembikinannya dibuat di kediaman Allahyarham Datuk Nasir. Paparan itu menutup berita perdana edisi Jumaat 12 Mac. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan secara berperingkat mengikut fasa kelayakan. Lindung diri, lindung semua dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum. Salam hormat.